Saya punya. Okay. Baik, terima kasih Puan Lina Saad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan. Seperti biasa kita mulakan pengajian kita kelas Muhadarah Asas I'rab dan Terjemahan sesi 29 malam ni dengan doa Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum dan selamat malam saya ucapkan kepada tuan-tuan. Pada malam ni ya, sesi 29 kita berpeluang lagi menyambung kelas kita, kelas asas i'rab dan terjemahan ayat al-Quran, anjuran Harish Kiruat Center. Saya ucapkan jutaan terima kasih juga pada tim Harish Kiruat Center, khususnya Datin Raja, admin, Puan Lina dan yang lain-lain lah yang membantu kita untuk dapat kita menjalankan kelas pada sesi malam ni. Baik, tanpa lengah masa lagi tuan-tuan, mari kita tengok kepada sambungan pengajian kita pada minggu lepas. Pada minggu lepas kita bincang sehingga kepada perkataan adha'at, sampai kepada kalimah adha'at. Jadi kalau kita imbas kalau kita imbas sesi yang muhadarah yang minggu lepas, banyak sebenarnya kita berikan perkongsian kepada tuan-tuan. Tak ketinggalan juga di penghujung sesi di penghujung sesi kita ada buka Q&A session, so sama juga insya-Allah mula dari minggu lepas sebenarnya kita rancang nak open kiranya nak round table lah dengan tuan-tuan untuk 15 minit yang akhir rubu sa'ah, kiranya kita punya 15 minutes yang last tu kita tutup waktu untuk tuan-tuan. Kalau ada sebarang soalan nanti tuan-tuan simpan dulu untuk kita sama-sama bincang pada akhir muhadarah kita ya. Baik, malam ni tuan-tuan kita nak balik kepada ayat 17 dan 18. Sebenarnya dua-dua hari ni dapat saya habiskan saya kira sebab ayatnya ringkas-ringkas dan mudahlah, okey, sebab kita ada dah pernah bincang sebelum ni. Okey, baik. Alright. Okey. Okey, mana tadi? Okey. Saya punya yang modul tu ada problem sikit. Saya ada missing file sikit, tapi tuan-tuan kalau yang ada tu boleh buka sebab kita nak gunalah untuk kelas kita malam ni. Okey. So kalau kita imbas kembali pada minggu lepas kita stop sampai kepada adha'at dan kalau kita lihat tuan-tuan dalam maksud yang kita dapat pada minggu lepas mathaluhum mathaluhum ini bermaksud perumpamaan bagi orang-orang kafir, perumpamaan bagi mereka. Okey, saya tulis dulu perumpamaan bagi mereka, bagi orang-orang kafir kamathali, okey,
kamathali, ka tu satu, mathali tu satu, seperti, ya, okey, seperti ataupun kita kata samalah, ya, seperti ataupun sama macam itulah. Kamathali tu dia dua, seperti, mathali tu contoh, tapi kita terjemahkan saja seperti, ya, seperti allazi, orang yang, ya, istauqada. Minggu lepas kita ada bincangkan kalimah istauqada. Word istauqada itu kalau kita lihat, ya, word istauqada ni dia ada maksud dia fi'il madhi, ya, hujungnya baris atas, pattern kosong, ada huwa, ya, itu datang dengan maksud menyala, ya, menyalakan, begitulah, ya, orang yang menyalakan, ya, menyalakan apa? Menyalakan nar, ya, menyalakan api. Okey. Kemudian falamma, minggu lepas kita ada bincang maksudnya, ya, maka ketika ataupun tatkala. Adha'at, ya, adha'at ni memberi makna apa, ya? Adha'at bermaksud apabila ataupun ketika api tersebut, ya, api tersebut menyinari, ya, api tersebut menyinari ataupun menerangi. Okey, tuan-tuan boleh refer nota-nota kita balik, tapi kalau boleh tumpu pada word ni, kita cuba keluarkan sama-sama terjemahan, ya, satu kalimah fa kalimah. Baik, ada ma, ya, ma. Yang apa? Yang ada modul boleh tengok pada yang hujung, ya, pada modul tu, pada rumus hujung ada kita bagikan pencerahan kan. Ma ni dia ada 4, ya. It's okay tuan-tuan dengar je sebab nanti kita ada kongsi nota juga. Ma kita kata ada 4 kan. Ada ma yang apa yang, ya, ada ma yang apa, ya, ma ismuka, ada ma yang apa jua, ya, ada ma yang tidak banyak. Okey. Kalau di sini, okey, ma-nya kita kata ma-nya datang dengan makna, ya, dia datang dengan makna apa yang, okay, apa yang, sebab dikatakan bahawa ma di sini dikaitkan antara adha'at, ya, dikaitkan antara adha'at dengan haulah, ya, dikaitkan antara adha'at dengan haulah. Jadi bila kita faham begitu, ma-nya lebih kepada ma yang mausul, ya, ma yang mausul untuk berkait. Okey. Kemudian, okey, kemudian yang kita perlu maklum juga, ya, tuan-tuan. Okey, kita perlu maklum juga, sebentar, ya. Okey, yang kita perlu maklum juga adalah di sini, ya, maksudnya pada kalimah selepas ni haulahu, ya, haulah ni haulahu ni dia pecah dua lah. Okey, perkataan haulahu tu saya ambil sampai binurihim, ya. Okey, haulahu tu dia pecah dua. Okey, ini saya naikkan balik terjemahannya, ya. Orang yang menerangi api, maka ketika api itu menerangi ma, ya, ma tu apa yang lah. Okey, apa yang, okey, apa yang, ya, apa yang, okey, menerangi apa yang, alright, apa yang, okey. Lepas tu ada kat bawah ni saya letakkan kat bawah lah tuan-tuan, ni kita bincang kat bawah ni nanti lebih mudah sikit kot. Atas tu kita fokus terjemahan kan. Ini dia punya maqta'ul ayah kan, potongan haulah. Okey, boleh tak tuan-tuan tumpu pada word kita ni, ya. Haulahu ni dia sebenarnya berapa perkataan tuan-tuan? Saya alu-alukan ahlan kepada tuan-tuan penjawapan, kalau nak share boleh share pada kita. Nanti saya cuba tengok-tengok. Okey. Haulah. Okey, haulah ni ada dua, ya, tuan-tuan. Haulah dengan hu. Okey, terima kasih, ada dua. Dia ada dua, ya. Okey, terima kasih yang respon. Okey, dia dua. Haulah dengan hu, tuan-tuan. Okey, haulah ni
sebenarnya biasa ya, tuan-tuan akan jumpa dalam awal surah Al-Isra pun ada haula kan, yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita ya, cerita di mana Allah memberkati ya. Haul ni bermaksud sekitar ya, sekitar, um, dia lebih kepada isim zaraf ya, dia isim zaraf yang melibatkan makan ya, yang melibatkan tempat, tempat. Dia zaraf ni lebih kurang dengan maksud preposition lah, maksudnya kata sendi, kata sendi begitulah ya. Contoh bawah, atas begitu. Tapi haula ni termasuk dalam isim zaraf makan. Baik. Lepas kita faham begitu ataupun selepas kita jelas tentang maksudnya begitu ya. Lagi satu kita kena fahamlah yang haula ni alif lam tak ada, tanwin tak ada. Ya, jadi tuan-tuan akan nampak berkaitan apa sebenarnya juga ya. Pada waktu yang sama perkataan haula ini bila alif lam tak ada, tanwin tak ada ya, maka ini berkaitan dengan apa tuan-tuan? Okey, berkaitan dengan mudhaf ya, mudhaf. Okey, terima kasih Puan Haslina ya, Puan Rahimah dan ibu-ibu ayah-ayah yang lainlah yang berkongsi jawapan. Ya, kulul ijabah sahih. Tuan-tuan share jawapan tu semuanya betul lah. Okey. Maksudnya kat sini kita kata mudhaf, okey. Sebab kalau sebut sekitar ni confirm ya, saya nak tunjuk tadi kan, punyalah nak cerita dengan tuan-tuan sampai terlepas nak tunjuk contoh tadi dalam surah Al-Isra, seingat saya. Yang ni yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala memberkati ya, memberkati Masjidil Haram. Nampak tak ada penggunaan haula di sini ya? Haulahu. Ya, haulahu juga okey. Barakna ya. Kami ya, kami Allah Subhanahu Wa Taala telah memberkati haulahu ya, sekitarnya ya, sekitar ni lah, sekitar Masjid Aqsa, okey, sekitar Masjidil Aqsa ni yang ini. Okey, baik, maksudnya perkataan haulahu tu biasa kita jumpa ya. Dalam Quran tu boleh tengok dalam muka surat 282 ya, ayat 1 surah Al-Isra, muka surat 282. Okey. Lepas kita faham haula ni, tadi saya nak cerita dengan tuan-tuan, di samping kita faham ya, di samping kita faham bahawa haula ini dia mudhaf, jarang tuan-tuan jumpa haula ni di satu perkataan, sekitar. Kalau kita jumpa sekitar tu dia tergantungkan sekitar apa? Kan sekitar kami, ya, haulana, sekitar apa? Dia mesti ada unsur mudhaf. Boleh kata haula ni memang datang dengan mudhaf lah, macam tu. Ya, sebab dia tergantungkan. Maka datangnya hu ni, ya, kita dah sesi 29 ni, hu ni apa namanya? Tuan-tuan, dhamir mutasilnya, melekat dan juga memberi makna apa ya? Okey. Hu ini. Okey. Okey, hu ini tuan-tuan akan nampak ya. Dia okey, kita kata hu di sini ya. Okey, dia ada nya kan. Okey, nya kat sini. Okey. Nya di sini. Kalau kita refer kepada beberapa tafsir, ya, kalau kita rujuk kepada beberapa tafsiran, kita akan nampaklah, okey. Kita akan nampak bahawa dia merujuk kepada ya, dia merujuk kepada maksudnya nya kat sini kita kata merujuk kepada orang yang ni lah ya, allazi, orang yang istauqada ya, kita kata yang menyalakan, maksudnya falamma adha'at ma haulahu, ketika mana api itu menerangi ya, okey, apa yang ada di sekelilingnya, maksudnya sekeliling api itulah, ataupun kita kata sekeliling manusia tu, okey, sekeliling orang yang menyalakan api tu, okey, sekelilingnya, okey,
dan tuan-tuan akan nampak maka yang hu ini ya, hu ini kita akan kata dia akan jadi sebagai bila ada mudhaf lepas ni jadi apa? Okey, jadi mudhaf ilai, mudhaf ilai. Mudah katakan yang hu ni tuan-tuan, kalau tengok dalam dalam ayat al-Quran, dalam tafsir ni, dia kata yang hu ni merujuk kepada orang yang, itulah maksudnya orang yang menyalakan api itu kan, istauqada naron tu, Allah buat perumpamaan orang tu nyalakan api, maka bila api tu menerangi sekelilingnya termasuklah orang tu, kawasan yang ada api tu, kawasan berdekatan orang tu, macam itulah ya. Okey, maka maka bila dia menerangi sebegitu, apa yang berlaku ya, zahaballahu binurihim ya, zahaballahu binurihim. Okey, terima kasih ya. Okey, mudhaf ilaihi. Okey, zahaballahu binurihim ni saya nak cerita sikit dengan tuan-tuan. Kalau orang yang familiar dengan perkataan zahaba ni, dia boleh banyak maksud tuan-tuan ya. Kalau satu tuan-tuan jumpa perkataan zahab ni, saya dah siap-siap buka dictionary sebab nak jimat waktu. Nanti saya tunjukkan pada tuan-tuan apa bentuk maksud yang ada dalam dictionary bagi perkataan zahaba ni. Kalau tuan-tuan jumpa dia bentuk isim ya, zahabun, zahaban, zahabin. Kalau dia bentuk isim, kita jumpa zahab bentuk isim, itu maksudnya apa? Okey, emas. Okey, zahaba ni, okey, word zahaba ni kita kena tahu tuan-tuan. Satu, kalau zahaba ini kita kata ia datang dengan maksud ya, ataupun kita kata pada asasnya ya, ia bermaksud pergi ya, ia bermaksud pergi. Saya ada buka tadi sebelum kita mula. Sebenarnya ini page. Ni tuan-tuan bayangkanlah tuan-tuan punya page kamus kan. Okey, kamus ni dia akan susun macam ni tau. Okey, saya tunjuk sikit pada tuan-tuan ya. Okey, kita nak bincang yang word zahaba ni. Zahaba sekarang ni diisim ke? Kan, cuba tengok ujung dia baris atas. Okey, jadi sebenarnya melibatkan apa? Sebenarnya perkataan ini bukan melibatkan isim tetapi apa, tuan-tuan? Okey, melibatkan madhi. Okey, madhi yang ada dhamir huwa. Kan ada dhamir huwa. Okey, terima kasih Puan Ramla, Puan Rahimah ya. Tu. Pentinglah untuk kita nampak ya. Okey, terima kasih semua yang kongsi jawapan. Okey. Zahaba ni katakah tak tuan-tuan? Kita tahu dia verb, dia madhi ada huwa, pattern kosong. Macam tadilah saya kata dengan tuan-tuan, saya ada problem dengan modul tu, tuan-tuan boleh cek sendirilah ya. Tapi zahaba ni katakah tak? Okey, sila kongsikan sedikit pendapat tuan-tuan. Ya. Okey, katakah. Macam mana kita cam katakah? Hujung dia mai baris atas. Kan saya tak ada nak drag waktu tuan-tuan. Perasan tak kat sini? Ya, perkataan watarakahum. Kalau orang yang baru mai mengaji bahasa Arab ni tuan-tuan, watarakahum ni mungkin dia tak berapa nampak lah. Tapi kalau tuan-tuan perhati betul-betul, kenapa saya jump kepada watarakahum ya? Sebab kalimah ya, kalimah yang word watarakahum ini kalau kita perhatikan dia sebenarnya 3 ya, yang mana melibatkan apa? Wa satu, kemudian apa? Taraka satu, kemudian apa lagi? Hum. Lepas tu saya pesan dengan tuan-tuan, kalau nak belajar bahasa Arab ni, apa yang tuan-tuan kena prepare, dia nak kena pecah-pecahkan perkataan. Lepas tu teka maksud dengan nama. Jangan tengok terjemahan. Kalau tengok terjemahan kita tak teruji. Macam mana saya tak tengok terjemahan, tuan-tuan pun jangan dulu kita bincangkan macam itulah. Okey, kita nanti kalau kurang jelas baru tuan-tuan tengok. Apa yang saya nak bincang sebenarnya ni kan, sekejap zahaba.
sekejap taroka. Tuan-tuan nampak tak perkataan ni? Ya, taroka. Saya tak nak bincang yang maksud. Maksud ni tuan-tuan dia banyak. Tapi tolong nampak bentuk dia. Nampak bentuk apa? Taroka zahaba tu sama tak pattern? Pattern dia sama tak? Ada huruf tambahan tak? Okey. Taroka dengan zahaba. Baik. Okey, sama. Okey, puasnya terima kasih Puan Rahimah. Semulah yang ni ya. Okey, Puan Ramla, Puan Nasya ya. Okey. Sama taroka dengan zahaba. Ya, pattern kosong ujung baris atas, ada huwa, madhi. Ya, kata akak ada dia, dalam taroka ada huwa, dalam zahaba ada huwa. Jimalah sikit waktu tuan-tuan. Kita tak orang kata cari benda-benda lain, bukan isim ke apa ke. Tinggal apa? Tinggal nak tengok kamus cari. Kan alang-alang ni saya nak bincang sikit macam mana cara nak tengok kamus. Tuan-tuan kalau ada kamus, ya, buka pada contoh zahaba kan, buka pada page ini zaha kan, zaha. Kamus ni dia akan susun apa? Buka page Sofatul Mu'jam, buka yang start dengan za, atas tu dia akan susun, ya, zal alif. Lepas tu page sebelah za apa? Zalba, zalta. Maksudnya zalha ni dia kat ujung-ujung. Betul tak? Dia akan susun macam tu. Saya tunjuk ya. Ni. Tuan-tuan nampak tak? Ini contoh kamus tuan-tuan lah, ya. Okey. Nampak dia dah start dengan za kan? Za. Nampak tak dia susun apa? Zal alif, zalba. Ya, zal alif yang ini nampak? Zal alif, zaka ya. Yang ini zalba ya. Zalta Allah. Kan? Zalba, zalta ya. Okey. Ini saya kecilkan sikit kot. Dia ada ni sikit. Okey. Tengok ya. Zalba ya. Zalba dia akan susun. Okey. Zalta, zalsa, zalha. Okey, terus zalqaf. Cari macam tu. Kita zal fa qaf kaf lam mim nun hujung kan? Okey. Okey, fa qaf kaf lam mim nun waw ha kan? Hujung. Okey, dia lepas lam mim nun waw ha kan? Zahaba tuan-tuan nampak? Zalam mim nun waw zal mim tak, zal mim ada juga ni nampak? Zal mim, zal nun, dia masuk kat tempat sama ni lah sebab dia punya perkataan zal mim tu dia tak banyak. Kalau banyak dia tulis zal mim, zal nun pada atas page tu. Ini kita zal mim nun waw ha kan? Nampak? Zalha. Terus dapat apa? Zahaba. Zahaba ni kalau tuan-tuan tanya orang belajar ataupun orang yang biasa bahasa Arab ni, dia dapat satu makna. Pergi. Pergi. Kalau orang zahaba ni pergi. Tapi tolong tengok kat sini dia punya, kita kata dia punya apa? Kita kata dia punya apa? Dia punya musahabah lafziah, dia punya collocation. Kalau pergi tu zahaba ila, nampak tak? Ya, zahaba ila. Macam itulah, okey? Dia banyak ada zahaba an ya. Dia punya collocation, ada zahaba bi ya. Contohnya ada zahaba bi khayalihi ya. To let one's imagination wander kan macam tu. Dia banyak dia punya dia maksudnya kalau tuan-tuan nampak kalau pergi tu zahaba ila baru pergi kan, ila tu ke ya, pergi ke kan begitu ya. Tetapi tuan-tuan untuk kita ataupun kita perlu maklum lah, okey, kita perlu maklum apa ya, bahawa kalau kita lihat di sini ya, okey, kalau yang zahaba bi ni ya, kalau yang zahaba bi ni dia lebih bermaksud ni tau. Ni tuan-tuan nampak tak dia apa? Zahaba bibihaihi. Okey, to kill. Okey, dia kan kalau zahaba bi ni, zahaba bi dia punya collocation dia macam ayat Quran sekarang ni, dia zahaba ya, dia zahaba bi, nampak tak kat sini ya? Binurihim ni ada bi ya, ada nuri dengan ada him kan. Okey.
Zahaba bi. Dia tak boleh jadi pergi. Yang pergi tu kalau zahaba ila. Macam tu. Itu maksud saya lah. Kalau zahaba bi ni dia bagi maksud hilang ataupun lenyap. Macam tu ya. Hilang ataupun lenyap. Ya, okey. Ya, zahaba campur bi itu bermaksud hilang ataupun lenyap lah. Okey. Zahaba bi. Alright, hilang ataupun lenyap. Okey. Jadi zahaba di sini bermaksud okey, tadi haulahu kita dah bincang sekitarnya. Okey. Zahaba bermaksud di sini hilang ataupun kita kata menghilangkan lah. Okey, menghilangkan begitu. Ini yang lebih sesuai. Sama juga kalau tuan-tuan nak carikan, contohnya nak cari macam nak cari taroka kan. Buka yang ta cari. Ta alif, talba, talta. Tapi kamus tu nak kena selalu lalukanlah. Sekali dua dia tak jadi tuan-tuan. Lalukan banyak dia nampak. Saya cakap sebab saya dah pernah cuba, memang banyak tu kita makin mahir lah kan macam tu. Baik. Kalau tanya kat sini ya dalam perbincangan kita ni, zahaba ni tuan-tuan, dia katakah, okey, maksudnya menghilangkan, okey. Dia punya maksud adalah menghilangkan. Biasa fi'il ni kena cari apa? Ya. Boleh tak kongsi pada kita tuan-tuan? Saya nak dengar sikit respon. Kita round table. Biasa fi'il cari apa? Dua benda tu. Saya modul tak boleh buka malam ni. Kita kena cari apa? Alright. Okay. Kita kena cari fa'il dan maf'ulun bih. Syukran. Okay. Terima kasih tuan-tuan. Okay. So, saya kongsi ya. Fa'il maksudnya pelaku. Ya. Siapa yang menghilangkan. Betul? Okay. Kemudian cari maf'ul bih. Ni senang je. Okay. Fa'il ni biasanya pelaku. Dia bentuk macam mana tuan-tuan? Basicnya. Kita dah bincang banyak ni. Fa'il biasa pelaku macam mana? Dia punya bentuk apa? Isim yang hujungnya marfu, kan? Tuan-tuan kongsi macam tu ke? Okey, alright. Marfu baris dhammah. Okey. Baik. So, okey. So kat sini siapa yang menghilangkan? Kan bila Allah Subhanahu Wa Taala cerita, ya, bila api tu umpamanya tuan-tuan ya, orang munafik ni umpama seorang itu nyalakan api, bila api tu menerangi, lepas tu apa terjadi ya? Okey. Zahaba ya, zahaballahu. Kan tu sebab baca Allahu. Jelas ya? Okey. Siapa yang menghilangkan? Allah. Betul. Itu sebab baca Allahu. Tu sebab tuan-tuan mesti ada rasa beza. Beza bila kita ni belajar bahasa Arab, bila kita baca Quran, mesti tuan-tuan akan rasa beza. Kita akan, orang kata apa, kita hafal tu kita datang dengan bayangan-bayangan makna tu. Zahaballahu, buka Allah, zahaballahu, Allah menghilangkan. Tu yang dia cepat menangkap. Sebab kita faham apa yang kita baca. Kita dapat makna tu sikit-sikit kan, dapat gambaran. Sekitarnya, ya, maka ni tuan-tuan letaklah koma lepas tu, ya, Allah menghilangkan. Begitu. Zahaba tu dalamnya ada huwa. Okay, huwa tu Allah, Allah tu huwa. Ya, begitu. Samalah. Okey. Baik, Allah menghilangkan. Baik. Okey. Allah menghilangkan. Kat sini dia ada sedikit maklumat tambahan tahu. Tuan-tuan kena tambah. Maklumat tambahan macam mana? Kalau yang ikuti kita punya sesi tuan-tuan, saya pernah bagi tahu, kalau maf'ulun bih ni, biasa kalau menghilangkan, mesti ada kan menghilangkan tu ke ni kan, macam tu lah kan. Okey? Baik. Ya. Kita kata adalah kan dia punya benda tu. Okey. Maf'ulun bih ni cuba tengok pada modul tu, pada rumus, dia ada dua cara kan. Apa dia punya cara ni tuan-tuan? Biasanya. Okey.
pertama apa? Okey, pertama maf'ulun bih ni objek bentuknya apa? Isim yang mansub ya, yang hujungnya baris atas. Okey, yang hujungnya baris atas. Kedua tu apa? Kan. Okey, pertama isim mansub ya, kedua kita kata yang apa? Ya, dhamir yang muttasil. Kan dhamir yang muttasil, dhamir yang melekat dengan ataupun dhamir yang muttasil yang bersambung dengan fi'il. Ni. Kalau tuan-tuan nak cari objek, tengok kalau ada isim mansub, kata nama hujung baris atas tu berhampiran fi'il tu, itu kemungkinan besarlah objek. Ataupun kita nampak dhamir-dhamir, kata-kata nama melekat kan, dia ada muttasil, dia attach dengan fi'il, itu pun maf'ulun bih juga. Begitu. Ya, ini peganglah saya, macam saya kata dengan tuan-tuan, ya, ni konsep kita jangan tinggal. Sebab nama pun learning language, Arab, belajar bahasa, so memang tak larilah daripada konsep ini. Kan? Kita pun tengok. Ya, tuan-tuan stop sampai Nurihim lah. Kan takkanlah kita nak tengok sampai yang hujung ni sebab kat sini ada wa. Wa ni kita faham yang sebelum taroka tu waw yang haraf atof kan, waw yang dan yang dia sambung ayat tu kan. So kita stoplah sampai Nurihim. Maksud saya yang nak kata MB yang maf'ulun bih objek semua tu dia pada takat Nurihim tu dia. Kalau ada, cuba tengok ya. Apa maksud bi dengan okey Nur Melayu ni tuan-tuan, kalau nama saya teringat lagi masa belajar dulu, masa kat Jordan dulu, kat Mafrok dulu, lecture Jordan, sebab nama pelajar Malaysia, perempuan kat sana ramai, kita orang Malaysia ni kalau perempuan ramai nama Nur ataupun Nurul kan, Nur. Jadi bila belajar tu, so bila lecture nak ambil kehadiran tu kan dia panggil lah Muhammad. Biasa kalau budak Malaysia dia panggil Muhammad je, Muhammad, semua Muhammad. Kalau yang perempuan dia panggil Nur, semua Nur. Jadi macam semua pun angkat tangan lah kan bila lecture tu panggil kan. Sebab memang orang Malaysia, memang pelajar Malaysia biasa memang nama Nur lah. Okey, jadi Nur ni kita pun tahu maksudnya apa tuan-tuan. Okey, Nur ini bermaksud cahaya. Okey, cahaya ataupun apa kita kata Nur lah maksudnya cahaya kan. Okey, cahaya. Okey. Kat sini dikatakan cahaya ni, okey, bi tu dengan cahaya, tambahkannya yang menyinari, okey ya, yang menyinari ya, mereka ya, yang menyinari mereka. Nanti kita ceritalah dengan tuan-tuan apa sebenarnya maksud ayat. Okey, cahaya yang menyinari mereka. Okey. Baik. Sebab yang mereka ni yang him ni kan. Okey, him ni. Him ni sebelum tu tuan-tuan, yang nuri ni tahu kan kenapa, jelasnya kenapa dia baris bawah? Sebab sebelum dia kan ada yang B tu, haraf jar. Apa makna jar? Baris bawah, apa fungsi jar? Membaris bawahkan ya, ujung isim Nur. Ya, tuan-tuan pun kongsi jawapan yang begitu kan? Okey, terima kasih ya, membaris bawahkan. Nur ini jadi sama jugalah, jangan lupa tu kan. Okey. Alif lam tak ada, tanwin tak ada, nuri tu pun isim majrur, dia pun mudhaf ya. Yang him ni pun jadi dia jadi mudhaf ilaih macam itulah ya. Okey. Yang him ni asalnya hum, apa nama dia? Dia punya maksud hum. Dia punya asalnya hum, mereka. Namanya apa tuan-tuan? Okey, dhamir, dhamir muttasil, ya. Dhamir muttasil. Okey. Kenapa dia berubah ya? Okey. Kita katakan kat sini kenapa dia berubah kepada ni ya. Okey. Kenapa dia berubah kepada baris bawah ni ya? Kenapa? Okey. Sebab
Sebab kenapa tuan-tuan? Ya, sebab sebelumnya ada baris bawah ni, nurihim. Tak boleh baca nurihum. Kan dia mesti baris bawah jugalah, nurihim. Kan macam tu. Ya, cahaya yang menyinari mereka. Begitu. Okey? Baik. Okey. Ya. Okey. Maksudnya kat sini tuan-tuan cahaya api itulah maksudnya ya. Cahaya api itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala ya maha segala-galanya. Jadi meskipun api itu menyinari atau menerangi sekeliling tu ya, tapi ya apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan cahaya yang terang tu yang menyinari mereka tadi tu, dia akan terjadi ataupun akan berlaku apa? Watarakahum fi zulumat. Okey, tu nanti kita bincanglah. Okey. Ni tadi tak habis lagi. Tu yang tadi kita tanya. Nak tanya pandangan tuan-tuan, ada tak dia punya maf'ulun bi? Boleh tak respon? Ada tak dia punya maf'ulun bi? Ada tak dia punya objek? Cerita pasal objek. Cerita pasal maf'ulun bi. Kan hilang apa? Bentuk isim mansub lah ustaz. Dhamir mutasil dengan fi'il lah. Suruh cari sampai nurihim. Tapi itulah, tuan-tuan sharekan jawapan dia. Ada tak apa-apa mungkin ni? Nuri, macam mana tuan-tuan? Kita belum pernah bincang lagi ni. Kan? Macam mana? Takkan nak kata ni, kan? Apa syarat maf'ulun bih? Mansub. Betul tak? Mansubnya ada tak? Dhamir yang attach dengan fi'il ada tak? Dua-dua tak ada. Bila dua-dua tak ada maksudnya apa? Maksudnya apa? Okey. Maksudnya tuan-tuan tambahkanlah ya. Maksudnya di situ zahaba ni okey, fi'il yang lazim. Nak mudah faham, lazim ni lam alif tu kan la, kan kita faham la ni kan tidak apa semua kan. La lazim, la killa maf'ul, la maf'ul bi. Macam mana pula ustaz kata fi'il ni ada maf'ul bi? Dia ibaratnya kalau tuan-tuan perasan dia macam Melayu. Melayu ni kan ada kata kerja yang transitif. Macam certain fi'il yang perlu objek direct. Makan perlu tak? Makan apa? Okey? Belajar apa? Yang zahaba ni hilang, memanglah hilangkan apa, memang nampak macam ada. Menghilangkan apa? Kan Melayu menghilangkan, mestilah ada ustaz hilangkan apa? Memang. Tapi kita tak boleh faham dengan lingkup bahasa Melayu macam tu. Sebab Arab ni kalau ada zahaba, ya, tuan-tuan akan nampak bila ada zahaba mesti ada apa-apa haraf jar. Ini zahaba ila, tadi baru kita tengok kan, zahabaan, zahababi, zahaba pergi hilang semua tu, dia mesti datang dengan haraf jar. Tipsnya kalau tuan-tuan nampak verb, okey, verb yang dia mesti datang dengan haraf jar ataupun kita kata verb itu berdekatannya ada haraf jar, ya, verb itu perlu haraf jar ataupun verb itu berdekatannya ada haraf jar, contoh macam zahaba bi, okey, ya, bila zahaba ada bi, zahaba ada ila, tuan-tuan jumpa zahaba dah senang cerita, ya, zahaba perubahan dia macam-macam, bisa ada haraf jar kan. Kalau fi'il ni dia mesti collocate dengan haraf jar ataupun fi'il tu dia mesti ataupun berhampirannya ada haraf jar, ya, ia sebenarnya adalah fi'il yang lazim, verb yang kita kata apa, ya, verb yang tiada objek, verb yang tiada maf'ul bi. Macam tu. Ingatkanlah fi'il lazim, la maf'ul bi. Dia meskipun daripada sudut nahwu ini macam tak berapa sangat, tapi nak kita mudah faham terms. Okey? Mungkin tuan-tuan ada yang tertanya juga, ustaz ni bukan ke menghilangkan dengan ni tuan-tuan tak perlu terjemah lah kan, dia jadi
Arab tu memang ada. Melayu kalau masuk, okey tak menghilangkan dengan cahaya. Dia jadi janggal. Tu sebab terjemahan ni tuan-tuan, terjemah Quran ni dia kena orang yang bukan saja pakar bahasa Arab tapi bahasa Melayu pun dia kuat. Dua-dua kan, menghilangkan dengan cahaya nampak janggal. Gugurkan terjemahan dengan, gugurkan terjemahan bi tu. Kan dengar sekali macam-macam ada. Macam Nuri ni maf'ulun bi. Kan cahaya hilang ke apa? Cahaya. Tapi Nuri ni baris apa tuan-tuan? Baris bawah. Takkan nak kata maf'ulun bi, tadi kata maf'ulun bi baris atas mansub ataupun dhamir yang mutasil yang bersambung dengan fi'il, kan? Ini tak ada. Maksudnya fi'il zahaba tiada maf'ulun bi. Konsep kena betul-betul pegang. Biar faham satu, zahaba macam mana cik dalam kamus, zahaba ni mesti, saya boleh kata tuan-tuan jaranglah jumpa zahaba mesti dia datang dengan certain huruf jar. Kalau tak, kenapa kamus ni dia tulis macam ni? Zahaba ila, zahaba ila, zahaba bi, zahaba ila. Maksudnya apa? Dia tak boleh datang satu. Ya. Ila tu ke, macam Melayu lah, pergi. Kalau tuan-tuan semua pergi, saya pergi sekolah, betul tak? Tata bahasa silap, dia mesti pergi ke. Sama tak pulang, pulang dari. Macam itulah bahasa Arab, zahaba. Okey, ni nampak zahaba'an, zahaba'an, zahaba ila, ya. Kalau zahaba'an ni tadi ataupun zahaba, ya, dia zahaba'an ataupun zahababi sebenarnya memberi maksud hilang, ya. Okey, baik, satu dah settle. Okey. Kemudian, okey, wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Ini pun senang je, ya. Tuan-tuan boleh nampak sekali, lalu tu dah boleh cam lah. Okey. Wa kita faham maksudnya dan, ya. Haraf apa tuan-tuan waw ni? Haraf ataf kan, dia punya nama dia. Ya, haraf ataf. Okey. Dan saya pesan pada tuan-tuannya, nanti di hujung nanti kalau tuan-tuan ada sebarang soalan berkaitan ayat, tolong simpan untuk kita sharing nanti hujung muhadarah kita. Ya, okey. Wa tarakahum, sama juga kan taraka. Kita cuba kejap nak cari dalam kamus, ya. Okey. Ada orang nampak tarakahum ni satu. Kalau tuan-tuan nampak tarakahum ni satu, pening kita tuan-tuan. Dia panjang sangat tu, kan dia taraka ni satu, ya. Taraka ni satu. Tadi kan kita faham fi'il madhi, ya, hujung baris atas ada wa, kataka. Tengok kamu, saya rasakan tuan-tuan dah, kalau ada free boleh tak tuan-tuan nanti kalau nak belajar lebih dalam lah, ya, tuan-tuan beli kamus yang ringkas ke, kan kita boleh praktikal sama-sama, kan kita boleh praktis lah, ya. Ni boleh juga saya tatihkan sikit, tapi kalau ada kamus, tuan-tuan ada pegang kamus, lebih kita jelas lah kan cara nak cari. Dia kamus bukan boleh beli terus cari perkataan jumpa, tak. Ya, lagi-lagi perkataan bahasa yang tuan-tuan faham lah, kan, ya. Ni nampak tak kat sini, ya. Ni saya kata dengan tuan-tuan, kita punya kalimah apa? Tara. Takkan kot dia ada kat awal kot, sebab awal ni ta alif, kan, ya. Tak nampak tak? Ta alif, ta ba, dia susun macam tu. Ya. Ta alif tak ada. Adalah sikit-sikit dia combine dengan taba, ya, disusun taba, ya. Taba, kan, taba, lepas tu ada, ya. Lepas tu ada ta, apa lagi? Tata, tasa, tajim, taha, ya, taha. Carilah lagi. Kita apa? Ta apa tadi? Tara, kan? Cari. Tara, gerak lagi, ya. Nampak? Tara. Sebab taha lepas taha, ha, jim ha, taha, ha, tadal, tazal, tara. Nampak dia susun tara. Taraka. Apa maksud taraka ni? Ini taraka.
Taraka bermaksud meninggalkan, ya, tuan-tuan. Ni meninggalkan. Ya, ni. Taraka, ya, ni. Meninggalkan. Okey? Okey, meninggalkan. Okey? Alright. Okey. So, taraka bermaksud meninggalkan. Okey. Ya, meninggalkan ataupun tuan-tuan akan nampak ya, membiarkan. Dia dua boleh. Meninggalkan pun boleh ataupun membiarkan. Kat sini lepas kita tengok beberapa terjemahan tuan-tuan ya, yang lebih padan ataupun yang lebih kita kata biasa Quran tunjukkan maksudnya membiarkan. Okey? Baik. Kat sini tuan-tuannya yang mana kita boleh kata kat sini berdasarkan tafsir lah ya. Berdasarkan tafsir. Okey, kat sini tuan-tuan akan nampak ya. Okey, kembali. Sebentar saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan kejap. Okey, zulumat. Okey. Nanti kita cerita dengan tuan-tuan lah. Dia ada satu tamsil sebenarnya ataupun satu gaya bahasa kat sini ya. Antara nur dengan zulumat. Dia ada cerita tambahan sikit. Okey, itu satu. Ya, kemudian kita katakan kat sini lah ya, taraka. Kita terjemahkan membiarkanlah ya. Okey. Membiarkan. Membiarkan. Ini pun sama juga, okey. Tadi kita tahu fi'il kena cari fa'il dengan maf'ul bih. Okey, fa'il dia kat sini siapa? Dia biasa isim marfu' kan. Bila isim marfu' tak ada, kita gunakan cara kedua apa? Okey, dhamir tersembunyi dalam kan. Apa dhamir tersembunyi dalam taraka? Tuan-tuan nampak tak dhamir apa tu? Apa dhamir dalam taraka? Dhamir huwa. Terima kasih kongsi jawapan tuan-tuan ya, dhamir huwa. Okey, sajalah kan nak kongsi dengan tuan-tuan. Okey. Dia ni Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan, huwa dia ni Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, fa'il membiarkan. Nampak tak? Membiarkan siapa? Kan itu mesti ada maf'ulun bih. Ini baru boleh. Ini baru ada. Kan? Kenapa? Cuba tengok ada ke betul tu? Ustaz nanti kata ada, tengok tadi yang zahaba tak ada kan? Zahaba keluarlah, zahaba kena ada haraf jar. Bila ada haraf jar tak ada maf'ulun bih lah. Kan? Tapi taraka tu membiarkan ataupun meninggalkan, betul ke dia ada maf'ulun bih? Objek. Apa cara tadi maf'ulun bih? Bentuk yang isim, macam mana tuan-tuan? Dia punya syarah tu hujungnya yang mansub ataupun apa bentuk maf'ul bihnya ya, apa-apa dhamir yang bersambung ya, dhamir yang bersambung dengan fi'ilnya. Yang mana sebenarnya membiarkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan siapa tuan-tuan? Ya, membiarkan hum ni. Betul? Yang hum warna kuning ni. Ni bersambung ke Ustaz? Ni tadi kan sambung, ni kita pecahkan. Kan? Tu. Ya. Okey. Ya. Hum tu. Mereka. Dia begini tuan-tuan. Ya. Bila sampai kepada apa? Dia sebenarnya ayat ni awal ni Allah berikan perumpamaannya Allah berikan perumpamaan sampai haulahu ni. Okey, dan yang seterusnya itu nak cerita tentang perkara yang ataupun kita kata dia punya sambungan lah. Okey, sambungannya sampai kalimah hujung tu. Okey. Tadi saya kata ada gaya bahasa sikit yang kita nak kena bincang pada ayat ni. Okey, yang ini kita tahu ya, yang hum ni nampak warna kuning tu dhamir yang bersambung dengan fi'il ya. Jadi itu kita kata maf'ul bih lah, objek. Okey. Ya. Okey. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan mereka ya, mereka. Okey. Fi zulumat. Ini ada pertanyaan sikit. Tuan-tuan nampak tak dia ada pelik sikit? Dia pelik macam mana? Tuan-tuan, kalau satu kegelapan ya,
Kalau satu kegelapan, Arab sebut apa kalau satu? Boleh cuba tak? Kalau zulumat ni banyak. Zulumat. Banyak. Kegelapan. Okey? Maksudnya bila Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan cahaya tu tuan-tuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan mereka fi zulumat. Fi ni tahu kan? Dalam, haraf jar, so dia kena baris bawah, dia tanwin lah, zulumatin, dia tanwin. Sebab tak ada alif lam kan, so memang kena tanwin lah. Saya tanya kat sini kepada ibu-ibu ayah-ayah, kalau kita nak sebut satu kegelapan macam mana? Kan yang alif ta ni alif ta tu dia simbol kepada perkataan tu apa? Dia muannas, feminin, dia jamak. Boleh buka nota, tengok balik. Banyak. Kegelapan. Satu kegelapan apa? Okey. Satu kegelapan apa tuan-tuan? Okey. Satu kegelapan kita akan sebut zulumah. Okey. Zulumah. Satu. Okey, satu zulumah. Okey? Baik. Kalau dua zulumatai ni, kalau banyak zulumat. Okey. Kat sini, kenapa? Tuan-tuan terfikir tak kenapa yang nur ni dia sebut bentuk mufrad kan? Okey, nur ni dia sebut bentuk mufrad. Kalau jamaknya anwar. Ya? Nur dia mufrad, tunggal, nur, cahaya. Ya, nur mufrad kan? Nur itu dia mufrad, tunggal, cahaya. Kalau banyak, anwar. Sebab nama orang tuan-tuan anwar, cahaya-cahaya. Ya, okey. Tapi, okey Ustaz, yang nur dia sebut mufrad. Tuan-tuan tengok ya, cantiknya bahasa Al-Quran ni. Cantiknya kata-kata Allah ni, dia bukan nak cerita pasal cahaya, api tu. Lepas tu gelap, dalam kegelapan tu banyak kan? Apa sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita? Ya, kalau zulumat ni, satunya zulumah tuan-tuan. Kan? Okey. Okey. Satunya zulumah. Kan? Tetapi kenapa yang cahaya dibaca ataupun dinyatakan dengan bentuk mufrad, ya? Adapun zulumat, ya, datang dengan bentuk, ya, banyak akan, ya. Kegelapan tu banyak. Ini saya nakal daripada tafsir, nak share sikit dengan tuan-tuan, ya. Di sini saya terjemah sikitlah. Ayat ini cerita tentang orang-orang kafir yang munafik, orang-orang kafir yang musyrik. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut perkataan nur itu, ya. Nur itu Allah Subhanahu Wa Taala, cahaya itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan mufrad, ya. Manakala zulumat datang bentuk jamak, ya. Kerana sesungguhnya apa tuan-tuan? Nur ini, ya, nur ini, cahaya ni dikaitkan dengan apa? Dengan yang kita biasa baca tu, siratal mustaqim, sirat mustaqim, jalan yang lurus. Kan? Jalan yang lurus maksudnya agama lah tuan-tuan, ya. Tetapi zulumat, kegelapan itu merujuk kepada apa? Yang nur ini, cahaya tu sebenarnya, ya, dia sebenarnya, ya, merujuk kepada apa? Ya, bila Allah berikan gambarannya, bila Allah hilangkan cahaya tu, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala lenyapkan, hilangkan jalan yang lurus bagi golongan yang kafir tu. Jalan yang lurus ni jalan agama lah, jalan yang benar. Ya. Dan apa? Wa tarakahum fi zulumatin. Allah membiarkan mereka, meninggalkan mereka, membiarkan mereka dalam kegelapan. Maksudnya kita boleh bayang apa? Kegelapan tu. Kegelapan yang kita faham tu lagi satu apa? Membiarkan orang-orang kafir munafik itu dalam jalan-jalan yang as-siratul batil. Dalam jalan-jalan kebatilan. Jalan-jalan batil banyak tak tuan-tuan? Jalan-jalan yang sesat banyak tak? Wal'iyadu billah. Kan? Ini agama itulah, agama majusi lah, menyembah itulah, menyembah inilah. Banyak tak? Nampak tak?
bila kita belajar bahasa ni, kita bukan sekadar baca gitu. Kita nampak apa di sebalik itu. Penggunaan isim nur yang berbentuk mufrad digandingkan dengan isim zulumat yang jamak, bukan sekadar memberi makna cahaya api dan kegelapan yang kita tahu secara hakiki, tetapi ada makna majazi, makna kiasi, makna dalamnya, makna makna dilaliyah dia, iaitu Allah nak cerita nur itu kenapa sebut satu, sebab cahaya ataupun nur itu sebut satu sebab merujuk kepada jalan yang lurus. Jalan lurus ni satu je, agama Islam. Kan? Tetapi zulumat, kegelapan merujuk kepada jalan-jalan yang sesat, yang batil. Banyak tak tuan-tuan? Macam-macam agama itu, agama ini, sembah itu, sembah ini. Okey? Sesat amalan ritual itu, ritual ini. Nampak tak? Okey, itu efek kesan kita nampak pada ayat itulah. Okey. Baik. Kemudian apa? Baik. Kemudian kalau kita lihat lagi pada maksudnya di sini, saya naikkan balik tuan-tuan ni, dia punya terjemahan dia. Okey, ni tadi. Okey, apa yang sekitarnya ya. Okey, apa yang ada di sekitarnya. Okey, kemudian kalau kita lihat lagi ya, dalam ayat ni. Okey. Alright. Kalau kita lihat lagi tuan-tuan, kita ada berdepan sikit masalah dengan macam mana cara kita nak faham yang ni kan, yang zulumatin la yubsirun, kan ya. Allah membiarkan mereka ya dalam kegelapan ya. Tadi tuan-tuan, saya dapat syarahnya daripada tafsir Liadab Baru Ayati, tafsir di Saudi, nama penulisnya Al-Muqbil, Umar Abdullah Al-Muqbil ya. Itu yang dicerita pada kita tuan-tuan. Maksudnya kita kata dia ada perumpamaan lah. Okey, dia ada perumpamaan kat situ ya. Ada Allah bandingkan orang munafik dengan ibarat orang yang nyalakan api ya, tapi api tu menerangi mereka. Lepas tu Allah padamkan api tu. Tinggallah tu dalam kegelapan. Umpamanya orang kafir lah, ya, Allah hilangkan daripada mereka tu jalan hidayah, mereka terus dalam kesesatan yang bermacam-macam. Begitu ya tamsilan yang ada pada ayat 17, cantik ya. La yubsirun, la yubsirun. Okey, la yubsirun. Okey, nak tanya sikit, kita dah bincang banyak sebelum ni. La ni la apa tuan-tuan? La apa ni? Okey, la apa kat sini? Kan macam mana kita nak faham? Tengok kepada perkataan yang selepasnya. Okey, yubsiruna. Yubsiruna kat sini dia ada anita kan? Okey, dia ada huruf anita. Okey, dan hujungnya ada tambah waw nun. Okey, melibatkan apa yubsiruna ni? Ya, dia ada melibatkan mudhari' kan? Mudhari' ada dhamir apa? Ada dhamir hum kan? Ya, ada dhamir mereka. Ya, ada dhamir mereka. Okey. Baik, ada dhamir mereka. Okey. Okey. So, kalau tanya pada tuan-tuan kat sini biasanya orang tuan-tuan ataupun pelajar biasa ni dia akan struggle nak dapatkan bentuk kata ni. Okey, yubsiruna ni kita tahu dia mudhari'. Okey, dia ada maksud biasa tak tuan-tuan dengar sifat Allah basir. Kan? Okey, ada basir sifat Allah. Basir maksudnya melihatkan. Jadi yubsiruna ada maksud lihat. Okey, ini tak bincang lagi tadi. La ni la apa? Okey, la apa ni? Kita dah bincang. Boleh tengok pada
kita punya rujukannya dalam kita punya modul dia di hujung tu tuan-tuan, di mana saya ada gariskan langkah bagaimana kita nak menentukan la. Ya. Kalau la, saya tulis kat situ ya, kalau la lepasnya mudhari' apa? Mudhari' normal. Normal ni maksudnya tuan-tuan, dia memang macam tu, dia tak ada buang apa-apa. Kadang-kadang ada mudhari' dia buang nun lah, betul tak? Ya. Ada mudhari' dia hujung baris mati lah. Kita tahu mudhari' ni dia dua. Mudhari' ni dia present future tense, dia awalnya anita. Tengok modul, dia awalnya anita dan dia hujungnya sama ada dhamma ataupun nun. Kan? Jadi yubsiruna ni dia normal lah. Normal tak normal ni tuan-tuan kena tatihkan dengan kita punya rujukan. Tengok banyak. Ya, mudhari' normal. Bila la-nya, lepas dia mudhari' normal, okey, la lepas ni mudhari' tu normal, tak ada buang apa-apa. La apa dia punya terjemahannya? Ya. La biasanya saya tak adalah kata wajib, tuan-tuan, biasanya la nafi, ya. Maksudnya apa? Tidak. Okey, tidak. Okey, tidak. Kan? Contoh apa? Saya bagi contoh satu yang sangat berkesan kepada tuan-tuan. Okey. Ya, ya, tidak ataupun tiada. Okey. Contohnya apa? La yarji'una ni. Betul tak? Okeylah, tolak tepi tuan-tuan, mungkin kita kita mungkin struggle, kita nak faham dia punya maksud dan seumpamanya, ya. Tetapi kalau kita kata kita bincangkan daripada sudut la itu, la apa maksud itu, mungkin kita dapat awal. Sama juga, tuan-tuan cuba kat sini kan, la. Cuba tengok ya, la saya keluarkan, nanti kita tengok ya ayat 18 tu. Okey, ini pun senang je, dia ulang-ulang je. Tapi nak kena selalulah tuan-tuan. Ya, okey. La, okey. Tengok la. Okey, lepasnya yarji'una. Ya. Tadi tak bincang lagi ni yubsiruna. Saya biar dulu. Okey. Yarji'una. Baik. Yarji'una ni tuan-tuan, apa dia punya bentuknya? Isim ke fi'il? Anita ada waw nun. Sama tak yarji'una dengan yubsiruna? Dia punya pattern. Dah sesi 29 ni tuan-tuan kena, orang kata bukan hafal tapi kena nampak bentuk. Okey, bentuk dia sama kan? Okey, sama je ya, mudhari' dua-dua ya. Yarji'una, yubsiruna, mudhari' ada dhamir hum ya, mereka. Apa kata akar tuan-tuan untuk yarji'una ni? Boleh cuba tak kejap? Kongsikan kod-kod ada ni. Apa kata akar untuk yang yarji'una tu? Apa kata akar dia? Raja'a. Okey, terima kasih yang kongsi jawapan. Okey, saya double check kot dengan tuan-tuan ni. Saya share, saya tunjukkan kamus kot. Kod ni kan, tuan-tuan ada kamus tu boleh tengok jugalah. Ni. Perkataan Quran ni banyak. Kalau tuan-tuan tanya pun memang banyak. Tapi cara tu nak kena betul, belajar. Jangan jumpa perkataan cari. Ya. Jumpa apa? Ni tuan-tuan tengok ya. Dia jumpa yarji'una kan? Dia cari pada, contohlah kalau nak jadikan cerita ngerinya tuan-tuan, cari pada ya. Contohnya kan, ya ni, ya hujung. Ya. 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 Tuan tengok ya. Okey, ya kan? Okey, ya. Okey. Ya ya. Okey. Jarang tuan-tuan akan nampak dia akan keluarkan kad ya ni. Ya. Mungkin adalah sikit-sikit, tapi tuan-tuan nampak tak? Dia cerita apa pada ya? Banyaknya isim, ya. Al-Yarmouk ni kat Jordan tu, ya. Banyaknya isim.
Dia takkan bagi pada kita tuan-tuan. Sebab yang kalimah yarji'una ni, ya ni dia tambahan. Nak cari apa? Ni bendanya ni. Tu. Raja'a. Kamus pun dia tunjuk macam tu kan. Raja'a yarji'un, nampak? Raja'a Allah. Raja'a yarji'un. Janganlah tengok kat ya tu, tengok kat ra kan. Tuan-tuan tengok kat ra, insya-Allah kita akan jumpalah dalam kamus kita kan ra. Dalza ra kan, ra. Ya, dalza ra, saya cuba kecilkan sikit ya. Nak tunjukkan pada tuan-tuan ni kod-kod apa? Ra kan, ra. Carilah pada ra, dia rajim kan, ra alif, ra ba, ra ta, ra sa, ra jim. Dia mesti ke awal ra. Ni alif lagi nampak? Dia alif ba, dia susun nampak? Dia susun ni tuan-tuan. Dia nak kita cari macam tu. Dia punya bentuk dia ra ba. Tak. Dia lepas sa. Kan ini ba lagi bukan. Ni ta. Dia lepas sa bukan. Ni ta lagi. Nampak tak? Rajim. Raja'a. Ya. Come back. Dia ada cara, bukan jumpa yarji'una cari. Itu kalau tuan-tuan guna macam tu, itu sangat-sangat menyukakan kita. Bukan cara macam tu. Ni ambil ni. Kan dia susun. Dia alif batak. Dia maksudnya dia abjad lah. Dia susun alif batak tu ya. Dia punya tartib. Tartib kalimah. Ya. Okey. Baik. Nampak ya tuan-tuan? Kembali balik macam itulah cara dia. Ambil ni. Sebab daripada ini raja'ah dapat apa? Dapat yarji'u, dapat ruju'. Ya, kalau nikah tu ada satu topik, satu maudhu' rujuk kan. Okey, ada raji', ada marju'. Ya. Orang yang kembali, sesuatu yang dikembalikan, ya, tempat banyak tuan-tuan. Okey, jadi kat sini yang yarji'una kita tahulah ya. Raja'a yarji'u, so dia ubah-ubahlah kan, kalau maksudnya kalau yang yarji'una ni ada mereka kan. Okey. Jadi yang yarji'una ni mudhari' normal tak tuan-tuan? Ya. Yang yarji'una tu dia mudhari' normal tak? Yang word yang yarji'una tu. Okey, mudhari' yang normal. Okey, terima kasih yang kongsi jawapan semua tuan-tuannya. Okey. Jadi kita belajar macam mana tuan-tuan? Kalau yang la-nya selepasnya ada mudhari' normal, la-nya apa tadi? Sama tadi macam kita jumpa yang la yubsiruna, la lepas dia mudhari' normal, la yarji'una, la lepas dia mudhari' normal. Kan? La apa tu? La nafi, tidak ataupun tiada. Tidak ni tuan-tuan tengok ya kat sini. Apa tadi yang kita faham? Yang yarji'una ni cakap Melayu, ya, rujuk ataupun kembali. Yarji'una, la yarji'una, mereka tidak kembali kan. Untuk ayat 18 ya, kita cuba double check kejap nak tengok dalam Al-Quran. Ya, dia punya contoh ya tuan-tuan, kalau ni kan untuk rujukan lah ya. Tuan-tuan nampak tak kat sini di ayat 18 ya. Ya. La yarji'un ya. Tidaklah. Dia tidaklah dah faham dah mereka. Kenapa ada akan ya? Sebab mudhari', present future tense, sedang atau akan, kembali cakap Melayu lagi ya, rujuk. Maksudnya perkataan tu biasa dah dengar. Tinggal apa tuan-tuan? Nak tambah je vocab sikit-sikit. At least nampak juga. Kan at least kita boleh baca juga bentuknya. Ni yang saya kata dengan tuan-tuan, belajar bahasa ni kalau kena cara diulang-ulang je, tak ada yang baru pun. Dia maksudnya sebab kaedah kan dia sama je lah. Maksudnya macam tu, dia sama je, dia apply ni macam tu. Contoh macam yubsiruna ni. Okey? Macam yubsiruna ni saya ambil waktu sikit lagi tuan-tuan sebelum kita open kejap. Okey? Yubsiruna kat sini nak tanyalah, tuan-tuan boleh tak share jawapan yubsiruna ni, apa dia punya katakah? Sebab dia bukan biasa.
Itu sebab saya nak juga bincang sikit. Maksud yubsiruna ni, dia melihatkan. Maksudnya Allah kata ya, la yubsiruna, la, dia la lepas dia mudhari' normal kan. Maksudnya la yubsiruna ni apa tuan-tuan? Allah kata, ya, mereka tu, ya, terutamanya sebenarnya golongan yang kafir munafik itu tidak dapat melihat. Bila Allah dah hilangkan cahaya mereka dalam kegelapan, lalu mereka tak dapat lihat apa-apa. Begitu ya. Okey. Ya. Lalu ataupun kita kata mereka, ya, mereka yang kegelapan, mereka tidak dapat melihat. Ya. Mereka tak dapat melihat sesuatu pun. Ya. Mereka tak dapat melihat apa-apa pun. Nak menampakkan mereka tu dalam kesesatan lah tuan-tuan. Ya. Orang-orang yang kafir. Baik, tadi kita tanya yang yubsiruna ni, ada jawapan tak tuan-tuan? Apa dia punya katakah? Saya biasa saya tanya dalam kelas sebab ini penting lah kan. Okey. Apa dia punya katakah? Tuan-tuan ada nak share jawapan? Okey. Ba sod ra kan. Tapi tuan-tuan tengok ya, kalau saya type ba sod dengan ra kan, ya. Ba sod dengan ra, dia bukan kata tak betul. Dia kalau ba sod dengan ra ni, dia punya perubahan kepada mudhari' yang ada anita tu, anitanya dia baris atas. Kalau yang kata-kata 3 huruf, kalau kata basara, dia punya mudhari' anita awalnya dia baris atas. Dia baris atas. Okey, apa buktinya? Saya tunjuknya kat sini. Tuan tengok ni. Bukan kata tak tepat, bukan kata tak betul, ada betul juga tapi kurang tepat. Kenapa tak kat sini? Ianya baris apa? Ianya baris apa? Al-Quran punya ya baris apa? Ni sikit. Macam tu. Apa nak kena buat? Okay. Kalau mudhari', ni pegang ya. Kalau mudhari', anita dia, okay. Kalau mudhari', huruf pertama. Mudhari' huruf pertama dia anita kan, alif nun yata kan. Baris depan akar mesti berapa? 4 huruf. 1, okey, 4 huruf 1. Ya, 4 huruf 1. Lepas tu dalam rumus dia masuk antara dalam modul saya masukkan dia masuk antara wazan 2 sampai 5. Okey. Nak mudahnya macam mana tuan-tuan? Kalau kita jumpa macam ni kan, tuan-tuan tengok ya, kita kongsikan sikit dia punya cara lah kan. Ini mustahil lah kot kan kita nak kata tuan-tuan dia sekadar ataupun kita kata dia 3 huruf. 3 huruf, mudhari' dia baris atas, nampak? Kan? Maksudnya apa? Ni tuan-tuan kena pegang. Ustaz kata jumpa mudhari' okey, anitanya ni dhamma ni. Ni kalau anita dhamma ni kita buka satu bab, akar mesti 4. Dia bukan 3. Ba, sod, ra, bukan. Tambah lagi 1, 4. Wazan dia daripada 2 sampai 5 pada modul. Bab wazan al-kalimah. Baik, macam mana? Bila kita buangkan macam ni tuan-tuan, ataupun bila kita, yang ini kita kena buangkan tambahan lah kan, ya dengan waw nun. Kita buangkan dapat ba, sod dengan ra kan, ya tambahan, waw nun tambahan. Jadi bila macam ni, kita tambah apa? Perkataan Arab, dia boleh tak mula dengan baris atas? Okey? Perkataan Arab, dia tak mula dengan perkataan Arab dia tak boleh mula dengan baris mati. Okey, dia mesti datang dengan apa-apa baris kan. Ini baris mati ni, bah. Jadi tak boleh kan. Nak tambah apa biasanya? Biasanya tuan-tuan tambahkan apa? Tambahkan apa? Tambah alif hamzah. Kejap ya. Ada soalan tadi. Dia kalau majhul tu,
dia kalau majhul ni dia kita kena confirm. Majhul tu dia ada bab lain. Majhul ni dia kalau mudhari' majhul dia ada di dan dia memang awal dia anita dia dhammah, tetapi dia sebelum akhir baris atas. Nanti saya tunjukkanlah. Okey, kalau majhul tu maknanya dia mudhari' majhul dia ada di, anita awalnya dhammah, dan hujung kita kena buanglah tambahan. Tambahan ni maksud saya yang ya waw nun kan timbul dalam yang kita punya modul itu tambahanlah. Majhul awalnya pun dhammah tetapi sebelum akhir baris atas. Ya, sebelum akhir baris atas macam yubsaru itu baru majhul, dilihat. Yubsaru, dilihat. Yubsaru, yuftahu, yukshafu, dia mudhari' awalnya dhammah sebelum akhir baris atas. Itu baru majhul. Maksudnya ini dia yang ma'lum, yang normal. Tambah tadi apa? Alif hamzah. Tuan-tuan tengok ya. Bila tambah alif hamzah, dia akan membawa kita kepada apa? Kepada kalimah yubsiru. Barulah saya bukanlah kata perlu ya, saya rasalah tuan-tuan cukup penting. Nampak tak kat sini ya? Bila tambah alif hamzah ni, tuan-tuan pegang, bila tambah alif hamzah ni, biasanya dia ada mendengankan. Ya, ada mendengankan. Tapi kat sini tak sesuai lah, ya, melihatkan, memperlihatkan, dia tak berapa sesuai lah. Biasanya dia ada mendengankan. Ya, absara, yubsiru. Yang ada modul diikut hamzah tu macam nombor 2 kan? Wazan 2. Saya ulang akhir, jumpa mudhari' awalnya anita, akar biasa 4 huruf, buangkan tambahan-tambahan, macam basok dengan ra tambah alif hamzah. Alif hamzah tu macam nombor 2, buka modul, wazan nombor 2, af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Ya, absara yubsiru. Yubsiru ni ada wa. Gerakkanlah wa yubsiru. Kalau apa? Kalau huma yubsirani. Kalau ada hum, mereka yubsiruna. Dia ada beza, tuan-tuan. Okay, kalau basra tu tengok, kalau absara ni macam dia sebenarnya memperlihatkan, mempertontonkan, tapi terjemahan ini dia sesuaikan pada ayat. Dia lebih kepada mereka la yubsirun, mereka golongan yang kafir tu tak dapat melihatlah, macam tu je. Okey, baik. Okey, saya terjemahkan kejap. Ya, mereka tak dapat melihat kat sini. Okey. Jadi kita buka kepada soalan, mungkin satu soalan ke dua soalan tuan-tuan. Palina ya, kita round table, mungkin ada apa-apa yang tuan-tuan nak tanya berkaitan dengan ayat, dan apa-apalah kalau ada soalan sebelum kita tamat ni. Okey, saya bincang sampai ni tadi ya, yubsiuna dan la yarji'una tu sikit. Okey, masuk ayat 17 tu. Masuk ayat 17 ni sambil-sambil saya menantikan mungkin ada soalan daripada tuan-tuan, saya bacakan sedikit ya, dia punya maksud ayat 17 ni. Apa maksud penuhnya? Okey. Ini bermaksud ya, tuan-tuan, ayat 17 ini ya merupakan perumpamaan dalam tafsir Al-Wadi sebut ya, perumpamaan bagi orang-orang yang kafir munafik ya. Ketika mana mereka mengatakan bahawa mereka itu Islam ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala buat perumpamaan kepada mereka orang-orang kafir itu seperti seorang yang menyalakan api ya, yang mana api itu ya dia manfaatkan kepada teman-temannya dan juga dirinya. Ketika api itu menerangi mereka, adha'at ma haulahu ya. Ketika api itu menerangi mereka, lalu Allah Subhanahu Wa Taala ya memadamkan ya, Allah Subhanahu Wa Taala
memadamkan api itu dan membiarkan mereka ataupun menjadikan mereka itu ya dalam keadaan kegelapan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam ayat ini sebenarnya hendak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan nur, cahaya itu bermaksud jalan yang lurus bagi orang-orang yang kafir, lalu meninggalkan mereka dalam keadaan ataupun dalam kegelapan, bermaksud dalam jalan-jalan yang sesat. Ya, lalu mereka saling bertengkar, lalu mereka saling terus menerus dalam kebatilan. Ya, mereka tak dapat mampu melihat. Tak dapat mampu melihat ni kita boleh faham, maksudnya orang kafir itu tak dapat mampu melihat jalan kebenaran dan tidak mampu mengetahui kebaikan daripada keburukan. Tak boleh beza. Begitu. Okey. Baik. Siapa ada soalan boleh angkat tangan. Okey, sesiapa tuan-tuan, kalau tak ada kita stop lah. Kalau ada, saya alu-alukan. Itu je. Okey. Okay, alright. So mungkin Puan Lina ya, mungkin apa tuan-tuan rasa cukupkan dengan perkongsian kita, insya-Allah taala. Nanti minggu hadapan kita mungkin bincang bab lain. Ya, mungkin minggu hadapan kita keluar sikit daripada surah Al-Baqarah, ya, insya-Allah. Dan macam yang saya maklumkan, saya ada buat modul, saya ada buat nota by session ni, sekadar info lah pada tuan-tuan. So yang nak dapatkan boleh WhatsApp saya. Nota tu saya buat session by session, dan nota saya akan post, saya akan berikan pada setiap hari Jumaat. Kita belajar live dulu tuan-tuan, dan nota saya akan pass pada hari Jumaat lah. Biasa hari Khamis, tapi hari Khamis saya ada urusan, saya tak berkesempatan nak share pada semua. Tuan-tuan jika nak dapatkan, kita akan berikan pada hari Jumaat insya-Allah. Maksudnya kita fokus dulu kelas live, dan selebihnya kita akan berikan nota pada hari Jumaat lah insya-Allah. Ya, apa-apa tuan-tuan untuk sebarang nota tu tuan-tuan boleh WhatsApp saya lah, ya. Ada iklan kita masukkan dalam grup kita. Okey. Kalau tak ada apa-apa lagi tuan-tuan, saya kira cukup untuk setakat tu dulu kita punya perkongsian malam ni. Okey, harapnya dapat bagi manfaat kepada tuan-tuan. Minggu hadapan kita berjumpa lagi. Kita akhiri kelas kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Insan la fi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.